Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak bincangkan sedikit atas mandat dan juga pesanan daripada Abang Azmi Bugis. Jadi saya nak bincangkan sedikit berkenaan dengan isu bagi borang aduan KWSP batch 1 dan juga batch 2. Banyak isu yang timbul berkenaan dengan batch inilah. Sebenarnya apabila kita menyatakan tentang batch ni, tujuan kita adalah nak membezakan sama ada anda ini dah isi borang pada borang aduan yang dibuka pada penghujung pada pertengahan bulan Julai, ataupun anda isi borang aduan yang dibuka pada bulan ini. Itu tujuan kita sebut perkataan batch tu. Tetapi nampaknya pencarum bila dia dah tengok pasal batch-batch ni, dia punya pemahaman tu dia dah exaggerate, orang putih panggil exaggerate, ataupun orang Melayu panggil apa, berlebih-lebihan. Benda tak ada apa pun, tapi pencarum dah fikir berlebih-lebihan. Oh, nanti kalau kami yang isi borang baru ni, kami ni adalah batch kedua, kami ni dapat lambat. Kemudian sebab ada sedikit penambah kebaikan dalam borang tersebut, oh, kami yang isi borang ni yang pada bulan 7 dulu, pada bulan Julai yang pertama ni, borang kami nanti takkan ni lah, takkan yang terkini lah, ada masalah dan sebagainya. Banyak benda yang duk fikir, duk jadi serabut. Okey, sebenarnya borang aduan ni adalah masih borang aduan yang sama, tetapi apabila kita buka balik dan juga kita lihat kepada borang yang telah kita buka pada bulan 7 dahulu, kita tengok untuk bahagian contohnya seperti alamat tempat tinggal. Kita tengok di situ sebenarnya kita nak datakan negeri, kita nak data dalam negeri sahaja. Jadi tak perlulah kalau kata tinggal di Perak ni kita nak tahu di Taiping, di Ipoh, di Manjung, Seri Iskandar. Jadi pada kita tak ada keperluan untuk tahu sampai tahap macam tu. Sebab tu pada borang kedua ni kita buang banyak alamat tu, cuma kita nak tahu negeri mana anda berada. Sebab kita nak kumpulkan data tu, jadi kita nak kumpulkan maklumat negeri-negeri ni sebab kita nak tunjuk, oh, negeri ni yang paling tinggi permintaan daripada Selangor, kemudian wilayah Sultan Kuala Lumpur, kemudian Johor, contohnya lah, sebagai contoh. Jadi senang kita nak buat persembahan. Jadi kita boleh kaitkan benda-benda ni dengan isu kemiskinan bandar, isu B40, isu M40, kos sara hidup yang tinggi dan juga pelbagai perkara yang lain. Tujuan perbezaan ataupun kita ringkaskan maklumat di borang aduan tu adalah untuk memudahkan anda dan memudahkan juga kerja kita apabila kita nak buat kerja-kerja pengumpulan data dan juga persembahan maklumat tu kepada menteri ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kita belajar daripada pengalaman yang lepas pada borang yang bulan 7 hari tu, kita tengok, oh, rupanya tak perlulah sampai nak minta alamat detail sebab cukup sekadar negeri sahaja. Okey, maaf. Kemudian isu kedua yang paling banyak orang tanya, semalam saya join live Wakil Rakyat Netizen pun ramai orang tanya, isu alamat. Okey, alamat ni nak, ataupun isu negeri ni lah, isu negeri ni nak letak negeri ikut IC ke, nak letak ikut negeri tempat tinggal. Okey, yang terbaik sekali adalah ikut negeri tempat tinggal. Tetapi kadang kata ada yang bila kita dah jawab macam ni, ada pula yang macam, okey ke saya nak letak negeri ikut IC saya lah, saya nak letak negeri ikut tempat mak saya lah, mak saya di kampung di Perlis, tapi masa saya lahir dulu, saya lahir di Melaka, sekarang ni saya duduk dekat Sabah. Jadi dia kata dia nak negeri dia di Perlis dan sebagainya. Sebenarnya benda ni tidak ada sebarang masalah. Tetapi kalaulah macam saya cakap tadi, saya prefer untuk anda isikan negeri di mana anda berada, yang anda bermastautin, yang mana anda bekerja ataupun anda duduk paling banyak di situ. Kalau kata anda macam duduk yang di belah Negeri Sembilan, Melaka, yang di border dan sebagainya, mungkin kerja di Melaka, duduk di Negeri Sembilan, ataupun hari-hari bolang ambil anak, pengasuh anak di Selangor, mana dah kita tahu kan. Jadi fikir benda ni macam ni. Kalau rasa susah sangat, rasa complicated sangat, kita bayangkanlah kalau pengeluaran
khas secara bersasar ini, pengeluaran KWSP 200 secara bersasar ini lulus, dan kemudian katakanlah pihak KWSP memerlukan pencarum yang isi borang aduan ni pergi kepada cawangan KWSP yang berdekatan. Jadi kita rasa kita nak pergi mana? Tadi kita duduk dekat Melaka, kita duduk kat Negeri Sembilan, kerja kat Melaka, anak dekat Selangor bagi contoh. Jadi daripada 3 negeri ni kita pilih lah, kita rasa kita di mana yang kita senang kalau kita perlu berurusan dengan pihak KWSP, dari segi nak ambil cuti ke, ataupun waktu kerja boleh minta izin time off keluar saat 2 jam ke, sebagai contoh kan. Jadi kita boleh fikir macam tu. Untuk negeri ini memang tidak ada masalah. Lagi sekali, seperti yang saya telah cakapkan pada mula tadi, ianya adalah sekadar data untuk PGR. Apabila kita nak buat presentation nanti, senang kita nak tunjukkan tuntutan-tuntutan by negeri ni. Kita boleh kaitkan dengan isu-isu yang lain. Okey. Isu email. Email ni dia unik untuk borang ini. Jadi satu email hanya ada satu orang sahaja pemohon. Sama juga macam IC kita, satu IC, satu pemilik, satu nombor akaun KWSP, satu pemilik, satu nombor telefon, satu pemilik, satu isteri, satu pemilik. Macam tu lah. Dia macam tu, dia unik. Jadi kalau kata dalam satu rumah tu anda ada, katalah mak, ayah masih bekerja, ada mencarum ataupun adalah pencarum KWSP dan belum berusia 55 tahun. Jadi nak buat tuntutan pengeluaran dalam 4 kategori ni. Kemudian anak pun dah bekerja juga. Jadi rumah tu anak je yang ada email. Jadi si anak ni create dah satu email lagi untuk mak, create dah satu email lagi untuk ayah. Jadi kita ada 3 email dan kita senang untuk berurusan. Untuk urusan masuk tu, kita perlu menggunakan email yang berbeza nak masuk borang tu. Ramai juga yang kata kat saya macam tak ada email, tak ada borang dan sebagainya. Siapa yang pakai smartphone, tak kisahlah Apple ke Android ke, dia punya jantung ataupun dia punya nadi untuk phone ni adalah email. Jadi semua smartphone, sama ada Android, yang mana bermaksud anda boleh tengok Facebook, anda boleh tengok YouTube ke handphone anda, semua handphone ada email. Boleh cek dekat bahagian setting. Okey. Kemudian isu edit borang. Okey, isu edit borang ni macam itulah, sebab dah ada singkatan pasal negeri dan alamat dan sebagainya. Ada yang nak tukar, tak tahulah nak tukar apa kan. Pada pesanan saya, tak perlu dah nak diedit. Apa yang anda dah hantar sebelum ini dah memadai, dah mencukupi pun. Bila anda edit, borang anda akan jadi satu borang yang baru. Dia akan naik dalam seolah-olah macam dalam permohonan baru. Sedangkan nama anda dah buat permohonan pada bulan 7 hari tu, kita dah print out dah, kita dah keluarkan, kita dah bagi kepada Senator Dewan Negara, kita dah bagi pada Menteri Kewangan kedua, kita bawa masa kita punya press conference dan sebagainya. Tiba-tiba anda nak ubah maklumat hanya sebab anda rasa tak mahulah bubuh negeri Perak, saya nak bubuh negeri Kedah. Maafkan saya. Jadi tak perlu, sebab perkara-perkara seperti negeri, alamat dan sebagainya tak penting. 3 perkara yang penting adalah nama, IC dan juga nombor akaun KWSP. 3 ini sahaja yang penting. Dan kalau kata ada kelulusan untuk pengeluaran pun, kita hanya perlukan 3 perkara ini saja. Dan 4 pengeluaran KWSP kita lakukan. Ada tak apabila kita ubah-ubah alamat, ataupun bila kita bubuk alamat, tiba-tiba KWSP hantar surat ke rumah? Tak ada. Dia tak ada pun sepanjang. Even kita bubuk email masa kita buat pengeluaran iLestari, iSinar, iCitra, pengeluaran khas KWSP, kita buhlah email, kita buhlah alamat. Email pun kita tak dapat, alamat pun tak dapat. Kadang-kadang duit dah masuk, message pun tak dapat. Jadi sebenarnya tak perlu terlalu memikirkan susah hati dan sebagainya. 3 benda yang penting, nama, IC dan juga nombor akaun KWSP. Jadi jangan edit borang. Bila edit borang, dia akan menambahkan kerja ahli jawatan kuasa PGR. Kami ada banyak lagi kerja lain, tapi kalau kata 134,000 tu semua sibuk nak edit borang, kerja kami akan bertambah lah, dan dia akan lagi mengganggu proses untuk tuntutan ni. Lagi dia akan bertambah masa dia. Okey. Apa handphone nak buka? Okey, isu lepas tu yang pasal borang tadi email. Borang tadi email tak ada masalah. Maksudnya dah submit,
tapi tak dapat pun email daripada Google menyatakan yang borang tu kita dah hantar, ataupun yang isi pada sebelum ni pada bulan 7 memang tak ada langsung email. Jadi nak juga email tu, nak juga edit, lepas tu nak edit, nak tekan submit, kemudian nak tengok ada email receive tu, tak payah. Sebab apa? Borang daripada aduan ni dia gunakan Google Form. Google Form ni adalah satu borang percuma. Jadi dalam borang tu, maklumat-maklumat yang kita minta tu semua wajib diisi. Dia ada bintang yang warna merah tu, asterisk tu, star tu. Maklumat nama kena wajib isi, IC wajib isi, nombor akaun wajib isi, negeri wajib isi, pendapatan wajib isi, status perkahwinan wajib isi, kenapa alasan nak keluarkan tu semua wajib isi. Kalau kata kita tak isi, kita tekan submit, dia takkan hantar. Dia akan duduk dekat page tu, dia akan tunjuk nombor berapa yang kita tak lengkapkan lagi jawapan dia. Jadi bila kita dah tanda semua benda tu, kita tekan submit, dia boleh submit. Dia dah tak ada bagi tahu tak lengkap ke apa, dia boleh submit, maksudnya borang dah diterima. Lepas tu bila kita tekan submit, dia akan pergi thank you for your response, thank you for your submission, maksudnya borang dah diterima. Cuma yang baru ni kita tambah lagi, tujuan kita nak orang kata nak bagi macam satu, sebab pencarum ni terlalu banyak bertanya. Dia orang benda-benda macam ni pun bila kita dah explain pun dia orang tak boleh juga, dia macam nak tengok sesuatu juga. Sebab tu kita wujudkan email respon yang bagi tahu pada pencarum yang lepas isi borang ni, dia orang yang mana apabila borang ni telah diterima oleh PJR, dia orang akan dapat email. Tapi masalahnya pula daripada Google, email tu dia tak hantar secara tak sekata. Ada yang dia hantar, ada yang dia tak hantar, ada yang dia hantar awal, ada yang dia hantar lambat. Ini menimbulkan pula masalah pada kami. Tujuan kami ni baik, kata, sebab bila dah dibuka balik semula borang baru ni, kita nak, orang kata nak tambah baik lah, sebab kita dah belajar daripada borang yang bulan 7 itu, jadi kita nak tambah baik. Tetapi tujuan kita ni, niat kita ni, bila sampai kepada pencarum, dia dah menjadi pencarum ni, dia dah memperbesarkan isu-isu ni. Padahal benda tu tak ada apa, boleh hantar, settle, memang tak perlu ragu-ragu, benda ni sangat simple. Maafkan saya lagi sekali. Okey, ni soalan yang terakhir lah. Macam ni, ada satu soalan. Saya ni umur dah 54 tahun. Bolehkah saya memohon lagi untuk pengurangan dalam tuntutan KDBSP 20 ini? Sebab tahun depan saya dah 55, saya boleh keluarkan habis. Okey, tak ada masalah. Kita punya macam syarat yang ketiga, kategori yang ketiga dan kategori keempat, kita letak daripada umur 54 tahun sehingga kepada umur 54 tahun. Umur 55 kita tak letaklah, sebab 55 pun kalau kita nak tunggu sampai benda ni ke Dewan Rakyat, nak tunggu diluluskan bulan 11, bulan 12, maksudnya orang 55 tahun, kalau bulan 12 pun dah memang sampai birthday dia dah. Bulan 1 tu dia dah jadi 56 tahun lah. Jadi means dalam tempoh masa terdekat ni, yang akan masuk umur 55 tahun ni, dia orang dah boleh keluarkan. Tapi yang duk umur 54 ni, tak ada masalah. Isi saja borang aduan ni, ataupun yang macam semalam ada satu kes tu, dia ada stroke. Jadi di bawah akaun 2 KDBSP, kita boleh keluarkan untuk tanggungan kos perubatan, ataupun ada kos apa benda tu lagi, saya tak ingat dah, untuk macam 36 penyakit kritikal, tapi dia ada huraian lah, stroke dan sebagainya lah. Jadi dia boleh keluarkan. Dan semalam saya nasihatkan dia, macam status brother tu yang stroke tu, dia proceed dulu, teruskan dulu dengan KDBSP, sebab itu menggunakan akaun 2. Jadi dalam masa yang sama, isi juga dengan borang aduan ini, sebab borang aduan ni memfokuskan 4 kategori ini. Jadi bila dia dah stroke, dia tak kerja, dia tak ada caruman, dia terima pencen elat daripada KDBSP, dan dia juga ada dapat pencen elat daripada SOKSO, dan juga dia ada dapat bayaran bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia bukan lagi pencarum yang aktif. Jadi akaun 2 dia tadi hanya boleh digunakan untuk tujuan kos rawatan bagi stroke dia saja. Lepas tu dia kata macam, mungkin aku tak payah isi borang aduan. Tak, sebab borang aduan ni kita fokus untuk keluarkan semua. Dan kalau macam dia dah kena stroke, dia dah tak aktif pencarum, dia jatuh dalam kategori yang kedua. Bila kategori kedua, kita minta untuk dia ni dibenarkan keluarkan semua sekali. Jadi kalau sekarang stroke dia pada usia dia 45 tahun, dia tak payah tunggu sampai 50 tahun untuk keluarkan sebahagian. Dia tak payah tunggu sampai 55 tahun untuk keluarkan keseluruhan. Jadi bagi mereka yang berada dalam isu-isu ini, yang ada kemudahan untuk pengeluaran yang lain, perlu isikan borang ini, isikan. Sebab anda hanya dapat apa yang telah ditetapkan oleh KDBSP saja. Tapi kita minta macam syarat kita, kategori kita untuk kategori 1 dan kategori 2 ni, kita minta semua. Begitu juga dengan orang yang berumur 54 tahun.
Sementara nak tunggu, katalah umur 54 tahun atau birthday bulan Disember. Jadi tahun ni baru belum 54 tahun, baru 53 tahun. Bulan 12 nanti baru 54 tahun. Dan dia kata dia tak mau isi sebab dia dah dekat 55. Jadi 55 dia nak tunggu, dia hanya boleh buat pengeluaran pada Disember tahun 2023. Sebab nak keluar duit KWSP kena ikut tarikh lahir. Dah sampai tarikh lahir baru kita boleh buat permohonan pengeluaran untuk umur 50 tahun ataupun umur 55 tahun. Kalau rasa sanggup tunggu setahun tu, rasa tak kerja tapi boleh sara hidup, boleh survive dan sebagainya, silakan. Tak mau isi tak ada masalah sebab kita tak paksa. Tapi kalau rasa setahun terlalu lama, isikan saja sebab kita dah kata sehingga berumur 54 tahun. Lebih sikit 54 tahun 1 bulan, 54 tahun 2 bulan pun tak ada masalah. Sementara tunggu, kita tak tahu kelulusan ni berlangsung berapa lama. Walaupun kita desak untuk diluluskan awal, tapi kita tak tahu berapa lama. Jadi sementara nak tunggu tu, kalaulah dia sampai 55 tahun dulu, jadi pergi je lah pejabat KWSP buat terus pengeluaran semua. Tetapi kalau yang kita punya tuntutan ni lulus dulu sebelum umur dia 55, ambil je dengan kita punya tuntutan pengeluaran ni. Jadi pilihan tu berada di tangan anda. Setakat ini soalan yang saya telah kumpulkan dan saya rasa saya dah respon dengan agak jelas sekali. Dan soalan terakhir adalah berkenaan dengan link borang. Link borang boleh pergi kepada Facebook Abang Azmi Bugis, boleh pergi kepada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dan kalau dengar video ni sampai habis, link borang saya ada sediakan dekat ruangan komen, saya ada pin. Dan sekejap bawah komen tu mesti ada orang tanya lagi, kat mana nak dapatkan link borang aduan KWSP ni. Hari-hari setiap video ada je tanya pasal link walaupun dah share. Tolong dengar sampai habis. Lambat cakap lah sebab dah habis dah pun. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85 tak salah saya, ataupun Firdaus Selamat. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.